Fish on! Fish on! Oi. Kau dah kabur je. Fish on! Apalah kau je. Oh yeah! Fish on! Fish on! Banyak lagi. Aku dah ikat leader baru ni. Spender basah kan? Spender Basah kan? Basah ni. Basah. Tolong dah. Ada buat balik tak? Okay, aku belanja korang bunyi Stella. Inilah bunyi Stella punya drag. Sudahlah tu. Okay, fish on. Oi, oi, oi. Ai, jenuh. Stella kau ni. Jenuh macam ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Seperti yang aku janjikan, hari ni aku buat video berkenaan dengan reel. Ini siri lanjutan lah. Jadi dekat dalam siri ni, kalau korang perasan dalam video yang lepas aku tinggalkan info berkenaan dengan sizing. Sebab sizing ni dia cerita dia panjang sikit. Okay. Untuk main light jigging ni macam aku sendirilah, aku prefer size yang 3000. Jadi ini untuk memudahkan cerita, aku pakai sizing Shimano lah. Okay. Jadi size 3000 ni macam yang aku pernah bagi tahu dalam video sebelum ni, ianya boleh memuatkan braid dalam 250 hingga 270 meter. Lebih kurang tu lah, around that area lah. Jadi untuk braid ni aku pakai 15 pound. Jadi benda ni terpulang pada korang. Size braid yang sesuai untuk korang nak main light ni pun depend. Macam aku sendiri, personally aku suka pakai contoh 15 pound, 20 pound. Ada orang dia suka pakai 25 pound. Jadi depend. Kemudian cerita berkenaan braid dengan lebih lanjut ni aku akan cerita dalam siri untuk braid dengan leader lah. Itu kemudian okay, kita kecilkan skop takat ni dulu. Jadi ini aku cerita daripada segi general General, sizing aku pakai sizing Shimano. Ni untuk memudahkan korang. Jadi nanti kalau korang pilih yang Daiwa ke apa, korang tengoklah sizing dia tu. Korang ubah-ubah sikit, benda ni ada flexibility, kena play by ear sikit, okay? Kenapa aku pilih yang size 3000? Kerana ianya tidak terlalu berat dan dia ngam lah dengan setup aku. Meaning yang aku pairkan dengan rod PE2. Jadi ini aku cerita secara general lah. Jadi bagi akulah, kalau dengan setup aku yang aku ada tu, real size 3000 dengan 4000 sufficient, cukup sufficient. Tapi ada juga setengah-setengah tempat yang dia pakai hingga kepada real 5000. Kebanyakan masa kenapa ianya jadi lagi besar, sebab ianya bergantung kepada spool. Spool ni kadang orang nak dia 300 meter ada kat dalam. Tapi dia tengok kepada keadaan. Yang ini yang the tricky part, yang mana korang kena sesuaikan dengan keadaan. So contohnya, kalau misal kata aku turun dekat Bagan Alang atau Batu Laut, ianya kawasan yang orang kata kurang structure kat bawah. Tak ada batu-batu sangat, tak ada karang sangat. Kalau ada pun sikit-sikit aja. Jadi faktor untuk ikan tu boleh lari masuk ke celah-celah karang, celah-celah batu ni sangat minimum. Okay. Jadi ada orang yang dia menggunakan saiz 4000 dengan saiz 5000. Macam aku cakap tadi, faktor spool dia nak masukkan tali yang saiz lebih besar. Kadang dia orang pergi sampai 30 pound.
ada yang pergi sampai 40 pound. Jadi ini korang kena sesuaikan dengan tempat korang memancing. Kenapa jadi macam tu? Senario pertama yang aku boleh share, contoh macam dekat Tanjung Karang. Tanjung Karang ni kalau korang pergi, korang main light. Korang main light and dekat kawasan yang ini yang berhampiran dengan pantai lah. Dia ada kawasan yang berhampiran dengan pantai yang berkarang. Karangnya memang tinggi-tinggi, ketat. Okay, jadi ikan ni dia akan makan dan terus lari untuk masuk ke rumah dia, which is rumah dia memang dekat celah-celah karang ni lah. Jadi kebarangkalian untuk putus tu tinggi bila leader atau braid korang bergesek dengan karang tersebut. Jadi bila jadi macam tu, orang akan pilih saiz 4,000 atau 5,000 ni supaya mereka boleh masukkan braid yang poundage-nya lebih tinggi. Okay, benda ni diperlukan untuk mereka supaya bila ikan makan saja mereka boleh pump terus keluar. Ini maksud aku korang kena play by ear lah dekat sini. Okay, ni aku cuba pendekkan sebab sebelum ni aku buat video, aku terangkan berkenaan dengan perkara-perkara ni, dia jadi panjang, dia jadi lebih daripada 1 jam. Jadi ni aku cuba capture isi-isi penting saja dan aku sharekan dengan korang. Okay, kemudian daripada segi berat reel, ini aku cerita daripada pengalaman aku ya, aku share dengan korang Bagi aku lah, macam aku personally aku tak ada isu langsung dengan berat reel. Mungkin sebab preference aku lebih suka reel yang orang kata solid. Jadi dia ada metal parts apa semua. Gaduh dah. Dia ada metal parts apa semua. Jadi bila benda tu aku pegang, aku rasa solid, ianya secara tak langsung boost up aku punya confidence level. Okay, tapi ini dekat aku, dekat korang tak apa, tak ada masalah. Sebab sekarang ramai juga aku tengok angler-angler yang dia prefer yang ringan-ringan. So dia akan pergi kepada contoh Stradic CI4. Boleh pakai, bukan tak boleh pakai, tapi macam aku cakap tadi, ianya terpulang kepada preference masing-masing. So macam aku sendiri, personally lah, CI4 dekat aku tak berapa gemar. Sebab dia bagi aku this plasticky feeling. So aku rasa semua macam plastik aja. Jadi aku rasa tak confident. Aku takut reel ni dekat tengkuk dia tu kan patah ke apa ke kan. Benda-benda macam tu comes in mind tau waktu strike ikan. Jadi bila kau macam-macam fikir, kejap lagi mulalah tali kendur lah apa semua, ikan pun lucut. Jadi aku memang macam aku sendiri, aku personally aku tak suka reel-reel yang ringan. Sebab in order to be ringan, material dia tu of course lah, dia tak adalah dia pakai plastik. Dia ada, yalah macam CI4, material dia CI4 lah. Tapi CI4 ni bila aku pegang, aku rasa macam plastik. Jadi confidence level aku secara tak langsung menurun. Itu personal preference masing-masing. Jadi korang tanya diri sendiri, korang prefer yang mana. Sebab macam aku sendiri, aku tak ada masalah dengan berat. Jadi benda ni juga bergantung kepada fitness korang juga. Sebab of course lah, bila benda berat kau nak push all day long, kau akan prone to fatigue apa semua kan. Tapi kalau kau dah biasa, benda tu shouldn't be any problem. Okay, lepas tu ada juga yang tanya berkenaan dengan reel ni sesuai ke tidak, reel yang ni sesuai ke tidak ke apa semua dalam episod yang lepas lah. Aku tak boleh nak bagi tahu korang sama ada reel tu sesuai atau tidak kalau reel tu aku sendiri pun tak pernah pakai. Itu sebab bila aku share ni, aku bagi tahu dari segi pengalaman aku sendiri, preference aku. Okay, jadi korang kat luar sana, korang ikut preference korang masing-masing. Tapi basic guideline dia, inilah dia. Jadi contoh lain yang mempengaruhi pemilihan reel ni, bergantung kepada tempat korang mancing juga. Contohnya macam kalau korang duduk dekat Sabah Sarawak ada ikan yang padu-padu saiz dia kan. Jadi light dekat sana mungkin saiz 5,000. Jadi itu aku cakap, korang kena play by ear benda ni. Korang kena tengok korang berada dekat mana dan di mana tempat yang korang selalu pergi mancing. Kalau setakat di Selat Melaka ni saiz 3,000 atau 4,000 dah cukup. Lepas tu macam aku juga, saiz 3,000 ni bagi aku ianya adalah all rounder. Dan saiz 4,000 pula
aku pernah bagi tahu sebelum ni, kalau aku ada rezeki, aku memang nak beli dekat dalam siri yang rod aku nak beli Stradic SW 4000. Jadi kenapa aku pilih Stradic SW 4000? Okey, korang kena faham juga, korang kena tengok juga reel-reel yang korang pilih ni. So contoh je Shimano Stradic 4000 dengan Shimano Stradic SW 4000. Saiznya pun berbeza, beratnya pun berbeza. Okey. Jadi aku pilih SW 4000 ni, ianya mesin yang lagi besar. Berat dia of course lagi berat, dan itu adalah idaman aku lah untuk main fast jigging. Yang itu yang aku akan pairkan dengan rod 24. Jadi ini maksud aku, korang kena tengok keadaan, kena tengok game apa yang korang nak pergi. And aku faham untuk pemula beginner, diorang akan turun laut, diorang tak kisah nak strike apa pun. Jadi bila in general macam ni, aku sarankan pakailah mesin 3000 atau 4000. Braid 15 ke 25 pound terpulang pada korang. Kemudian rod PE2. Itu bagi aku setup yang paling general lah, paling senang. Okay. Kemudian bila korang dah makin lama mancing apa semua, korang akan start ada trip target tau. So macam aku sendiri, bila aku start ada trip target, aku ada target, okay, trip ni nak cari apa? Nak cari tenggiri sahaja. Jadi bila tenggiri sahaja, itulah setup idaman aku tadi. Cakap Stradic SW 4000, aku akan gunakan mainline 30 pound. Kemudian aku akan pairkan dengan rod 24. Rod ni pula sama ada yang aku sedia ada sekarang ataupun rod yang aku nak. Aku tak nak share lagi lah rod yang aku nak tu. Nanti habis kat pasaran, korang pergi beli kan, aku tak beli lagi. Nanti kalau korang ikut video aku pernah cakap rod tu rod apa, ada dalam video aku sebelum-sebelum ni, dan aku pernah tunjuk rod tu, action dia semua macam mana. Okay, point aku dekat sini ialah korang kena tengok juga kepada keadaan, kepada tempat korang memancing. Okay, so dekat sini korang boleh conduct korang punya desktop research in term of brand apa yang kau prefer. So aku tak ada bias kepada mana-mana, tak ada brand oriented sangat kat sini. Cuma example tadi aku letak kepada Shimano sebab aku ada banyak reel Shimano. Dan aku ada, kalau nak kata aku brand oriented, tak juga. Sebab aku ada reel Shimano yang aku pairkan dengan rod Daiwa. Aku ada reel Daiwa yang aku pairkan dengan rod Shimano. Jadi aku tak ada masalah. Benda tu memang tak ada masalah. So aku tak ada nak kata, orang kata oh hijau dia Shimano, oh hijau dia ni Daiwa ke apa. Tak ada. Aku memang rojak. Mana yang best, aku rasa sedap, aku akan beli. Color pun aku jenis, pada aku tak kisah. Biarlah warna-warni pun kan, aku tak ada ambil pot pun benda tu. Kemudian in term of harga pula harga untuk reel ni, preference korang ni, ini kena ikut kepada bajet korang. Bagi aku tak ada masalah sangat pun kalau misal kata kau ada duit untuk nak beli Stella, dan kau beli Stella. Kalau kau tak ada duit, kau nak cari line up yang medium end, korang boleh beli juga yang tu. Contoh medium end macam Stradic. Kalau Daiwa tu macam Daiwa apa medium end, aku pun tak tahu sangat pasal Daiwa. Tapi Daiwa yang aku tertarik sekarang macam Daiwa Certate. Certate ni dia bukan medium sangat lah, dia lebih kepada high end sikit lah. Certate pun bagus. Kemudian pen pun okey. Macam aku sendiri untuk micro aku pakai pen Conflict 2. Jadi brand ni aku takkan bagi tahu kat korang macam oh tolong pergi kepada brand ni, tolong pergi kepada brand tu. Tidak. Ianya terpulang kepada preference korang masing-masing. Jangan nanti korang kata ni you suruh beli yang ni, you suruh beli yang tu. Lepas tu korang pakai tak kena dengan diri korang, tak sedap. Aku tak nak benda tu. Okay, aku tak ada suggest apa-apa brand pun pada korang. Korang pilih ikut preference korang masing-masing. Jadi ini berkenaan dengan reel lah. Jadi in term of harga ni tadi, korang tepuk dada tanya poket. Okay, janganlah apa benda ni. Sekarang aku tengok ada juga scene yang mana kalau orang ni dia pakai Stella, oh dia pakai Stella tak boleh kawan dengan dia. Jangan macam tu. Kenal dulu. Believe me, setakat ni macam aku cakap, banyak kali aku cakap sebelum-sebelum ni, memancing ni dia macam main golf tau. Dia ada sekelompok orang-orang daripada pelbagai latar belakang yang duduk dalam satu boat. Ni kalau pergi boating lah, kalau land base lah kan. Tapi usually orang akan pergi in group lah.
especially yang duduk KL, Selangor, Putrajaya, apa semua ni kan, orang akan pergi in group. Jadi bila dekat dalam group ni, pelbagai latar belakang, tapi Alhamdulillah setakat ni macam aku sendiri pun memang orang kata semuanya okey, semuanya humble. Sangat sikit, very orang kata minority sangat-sangat lah yang ada problem. Of course akan ada yang ada perangai sikit ke apa ke kan, tapi tak banyak. Jadi korang keluar, make new friends, lepas tu ambil kesempatan daripada situasi ni. Maksud aku ambil kesempatan daripada situasi ni ialah kau akan berjumpa dengan kawan-kawan baru yang mana diorang ni akan ada setup-setup yang berbeza. Jadi contoh kau buat desktop research apa semua, kata nak try Radix 3000 dengan ROG PE2, tapi kau tak ada set tu. Jadi bila connect kat atas board, happen to be salah seorang kenalan baru kau ni pakai set tu, biarlah dia mancing dulu. Kejap lagi dia nak rehat, dia nak makan tengah hari ke apa ke kan, just tanya, bro, set ni okey tak kau pakai? Okey apa semua, usually lah kaki pancing dia kata, nak try ke? Nak try nak. Masa tu kau akan dapat peluang untuk try, selain daripada kau pergi ke kedai untuk try, tapi sekarang kau dapat try dekat lapangan, on the field. Kau boleh try, boleh rasa pitch rod tu okey tak okey, lepas tu apa reel tu bagi smoothness dia macam mana, kasar ke apa ke. Jadi korang akan terbuka untuk test pelbagai jenis setup. Pelbagai jenis setup ni maksud aku ialah, contohlah kalau kau pergi trip tu adalah trip light jigging. So semua orang akan bawa setup light jigging, tapi of course kebanyakannya adalah berbeza brand. Orang ni mungkin pakai setup dia punya reel Daiwa, dia punya rod apa-apalah kan. Yang ini pakai Shimano dengan rod sekian, yang ini pakai Pan dengan rod sekian, yang ini pakai apa-apalah brand lagi kat luar sana, macam-macam brand ada kan. Jadi korang boleh try, pinjam kejap. Pinjam jangan pinjam lama-lama. Lepas tu make sure kau pinjam, jaga macam kau jaga barang kau sendiri. Tapi kalau kau jenis memang tak ambil pot barang kau, reel kau pun kau campak-campak je, bila kau pinjam reel orang, jangan buat macam tu. Jaga dia bagai menatang minyak yang penuh. Okay. Kalau tidak nanti kau kena sepak je dengan owner tu kan. Jadi tu kena ada adab kat situ. Alright. Jadi untuk reel ni lagi, apa lagi yang aku boleh kongsikan dengan korang? Major point dekat sini adalah adaptation. Maknanya kau boleh adapt dengan keadaan. Maknanya kau sesuaikan. Sebab bila kau keluar pergi mancing ni, kau akan berkomunikasi dengan organizer. So contoh kalau kau bukan organizer trip tersebut, kau tanya orang yang organize tu, ini trip apa ni bro? Kau ramai yang aku tengok sekarang ada trip, okay on, jom. Dah nak pergi hari trip, orang semua turun main slow pitch, dia bawa set light. So tak kena lah kan. Orang main set yang medium jigging punya pakai overhead apa semua, tiba-tiba nak cari jenahak lah, nak cari sisik kan, nak main boron ke apa ke kan, tiba-tiba kau bawa set light. Maknanya tak boleh macam tu. Kau kena communicate. Tanya dekat organizer, ni trip apa? Biasanya dia orang akan bagi tahu, ni kita main light aja, light dan micro, contoh lah kan. Ataupun ini trip kita nak main slow pitch medium, jig 200 gram ke atas, kemudian hala balik kita akan singgah untuk light. So kau boleh bawa 2 batang. Dekat sini juga memudahkan korang untuk sediakan korang punya inventory. So contoh, tak adalah korang bawa semua barang yang kau ada. Kau bawa rod micro kau bawa rod light kau bawa rod medium kau apa semua. Rupanya game tu hanya game light jigging, nak cari ebek. Kan tak kena kat situ kan. Dan organizer juga perlu main peranan juga dengan team member sekali lah. Kalau misal kata korang duk tengok, trip ni meletup tengok kat FB ke apa ke kan, kemudian kau pun terus saja ambil contact boatman, kata nak date sekian tanpa tahu apa gamenya. Jadi kau kalau misal kata tak tahu, tanya Tekong, bang, tengok apa benda ni hasil meletup ni, game apa kat sana, game micro ke, game light ke, apa ke kan. So dia kata kat sini kita main light je, jig 60 gram hingga 80 gram sahaja. Dekat situ kau boleh gauge dah nampak, ya ke, okey. Baru kau cari kawan-kawan, siapa nak pergi, ni meletup ni, tengah meletup kat sana ni. Jadi game dia game light. Dia Tekong kata jig 60 hingga 80 je, color sekian-sekian. Ini pentingnya komunikasi. Alright. Jadi
itulah serba sedikit yang aku dah berjaya pendekkan. Aku tak nak panjang-panjangkan dia sangat. Aku cuba pendekkan lagi untuk aku share dalam siri lanjutan ni, berkenaan dengan sizing dan berkenaan dengan apa lagi tadi ya, harga dia. Harga maknanya brand lah, preference korang. Preference ikut preference masing-masing. Pergi ke kedai dan test. Okay, aku pernah bagi tahu dekat dalam video yang lepas siri ni. Pergi ke kedai test. Dan cara lain untuk korang test ialah bila korang keluar bersama kawan-kawan yang lain yang mempunyai set-set yang korang pernah baca, pernah tengok tapi tak pernah try lagi. Jadi korang boleh try kat sana, cari. Dan of course benda ni aku tak boleh nak kata. Kadang orang akan cakap, bang, saya bukan apa, saya just nak tahu. Kalau macam abang pernah pergi mancing banyak kali, abang mesti dah tahu setup yang macam mana, yang sesuai apa semua. Sebenarnya benda tu, itu yang aku cakap, benda ni adalah subjektif. Setup yang sesuai dengan aku belum tentu lagi sesuai dengan korang. Dia punya feel, mungkin rod tu kena dengan korang tapi reel tu tak kena. Jadi ini yang maksud aku, korang kena rasa sendiri. Tapi bottom line dia memanglah orang kata yelah, benda ni yang selalu aku terima. Alah bang, kau pakai Stella beli mahal nak buat apa? Aku pakai Soga Yilang ni pun ikan naik juga. Ikan tak pilih brand. Betul, ikan tak pilih brand. Tapi korang kena faham, benda ni adalah hobi. Jadi bila ianya hobi, ianya ikut kepada nombor satu, bajet kau, duit yang ada dalam poket kau, dengan nombor dua, kepuasan kau. Kau cari kepuasan. Kalau kau bukan cari kepuasan, kau terus pergi main bottom. Sebab bila main bottom, kau keluar jauh-jauh 5 hari 4 malam, kau boleh bawa balik 2 tan ikan. Tapi bila jigging ni ialah kau cari kepuasan dan kau akan jig sepanjang hari. Contoh dekat freshwater ialah dulu dia main bottom kat freshwater, lepas tu dia dah boring dah main bottom, dia main casting. Casting umpan tipu, umpan hidup pun susah nak kena, ni sekarang main umpan tipu. Itu kau dah masuk kepada fasa mencari kepuasan. Jadi fasa mencari kepuasan ni dia lain. Tu yang aku cakap tadi, harga tu adalah subjektif. Dan memang orang kata ikan tak pilih brand, tapi dia macam kereta. Kereta ni kau pakailah kereta apa pun, kalau ianya berada dalam good condition, ianya boleh bawa engkau daripada point A to point B. Tapi ada beza daripada point A ke point B ni, kau pakai kancil, dengan daripada point A ke point B ni kau pakai Ferrari. Dekat situ beza dia. Jadi bila kau pakai Ferrari ni, kau duduk, kau rasa alamak bestnya apa semua kan. Okey lah, Ferrari racing sangat, tak syok lah, kita letak Merc lah. Okey, kau pakai Merc, jalan daripada KL pergi Kedah, dengan kau pakai kancil, jalan daripada KL pergi Kedah. Of course sampai, dua-dua sampai. Cumanya bila kau pakai Merc ni, dia bagi kau value added. Kau selesa, kau sampai, kau tak penat sangat, tak sakit badan sangat. Speed dia best, kau tekan je pergi. Macam kancil tekan je, bunyi dah kuat dah, tapi tak pergi-pergi kan. Aku tahulah aku ada kancil kan. Walaupun tak siap lagi kan, tapi aku dah bawa pergi mesin kan. Jadi ni maksud aku subjektif. Jadi kau cari kepuasan. Bila kau cari kepuasan, of course lah, kalau misal kata within your budget, kau ada duit tu, kau dah reserve atau kau dah kumpul apa semua, sekali-sekala nak merasa yang bangsawan, go for it. Apa salahnya kan? Hidup pun sekali je. Lepas ni kita hidup dekat yang kekal tu pula, yang itu dah lain cerita. Ni dekat sini punya cerita. Okay, jadi elakkanlah macam skeptikal sangat ke, oh dia ni geng bangsawan ke apa, tak boleh kawan dengan dia ke. Jangan ada orang kata prasangka yang sedemikian. Tak elok. Stay positif. Alright. Jadi aku rasa ini sajalah yang aku boleh cover untuk siri lanjutan ni. Jadi dekat sini yang main peranan paling besar ya dalam pemilihan reel ni ialah nombor satu, korang kena tengok tempat yang korang selalu turun mancing. Nombor dua ialah korang kena communicate dengan tekon juga apa game yang ada dekat sana, supaya setup yang kau bawa adalah betul. Nombor dua ni dah lebih general lah, dia dah terkeluar sikit daripada reel. Tapi nombor satu ni memang solid, hanya untuk reel sahaja. Jadi reel ni korang kena kenal pastilah. Maknanya tempat yang korang selalu turun. Aku panggil home lah. Macam aku, home aku ialah contoh macam Bagan Lalang, Batu Laut, Tanjung Karang. Itu bagi aku home. Maknanya tempat aku boleh akses, aku boleh pergi. Contoh kalau sekarang aku nak pergi, aku boleh pergi.
Jadi tempat-tempat ni adalah tempat-tempat yang dekat dengan aku dan aku ada akses, aku boleh pergi. Jadi aku akan sediakan peralatan-peralatan yang sesuai lah untuk tempat ni. Alright. Jadi bila korang ke tempat-tempat lain tu pun, InsyaAllah boleh. Mungkin ada perubahan sikit-sikit. Mungkin korang kena tukar poundish mainline kau jadi lagi tinggi sikit ke. Contohlah kalau misal kata korang nak pergi ke pantai timur, nak cari kerapu bara. Kerapu bara ni tempatnya memang tempat berkarang apa semua. Jadi macam aku sendiri, sebab aku cari kepuasan, aku hentam je 15 pound tu. Yang korang nampak yang strike je, yang putus tak ada kat dalam video. Jadi ini orang kata terpulang kepada masing-masing juga dalam usaha mencari kepuasan untuk diri masing-masing. Last, jangan gaduh pasal ikan. Alright, so takat ni dulu video kita kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Kita berjumpa di video selanjutnya. Yeah.